Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian. Apa khabar semuanya? Tahniah dan juga terima kasih kerana telah mengikuti PDPR pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari salah satu tajuk dalam bidang tilawah Al-Quran dalam tajuk sempurnakan tajwidmu. Salah satunya ialah mad badal dan juga mad iwad. Sebelum itu, mari kita tengok dulu contoh-contoh bacaan mad badal. Ustaz baca dan kamu ikut. Amanna billahi. Sekali lagi. Amanna billahi. Yang mana satu mad badal di sana? Cuba tengok di situ. Yang dalam bulatan merah di situ merupakan mad badal. Ya. Sebelum alif ada huruf hamzah dan berbaris atas. Macam mana bacaannya? Amanna billahi. Mari pula lihat contoh yang kedua. Adamu mir rabbihi. Sekali lagi. Adamu mir rabbihi. Okey, mungkin murid-murid sudah dapat meneka yang mana satu mad badal di situ. Ya, betul. Sebelum alif ada hamzah yang berbaris atas. Cuba lihat contoh yang ketiga. Amanu wattaqaw. Ikut bacaan Ustaz. Amanu wattaqaw. Okey? Jelas nampak mad badalnya kan? Ya, di situ dia mad badal, hamzah dan juga alif yang bersama-sama dan ada berbaris atas, iaitu alif, sebelumnya huruf hamzah yang berbaris atas. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Wa amanahum. Ikut bacaan Ustaz. Wa amanahum. Okey. Ya, boleh nampak mad badal di situ kan? Ya, betul. Di situlah mad badalnya. Ya. Di situ. Kemudian kita lihat pula contoh pada huruf yang waw yang berbunyi u. Ikut bacaan Ustaz. Man utiya. Sekali lagi. Man utiya. Lihat mad badalnya. Ya, di situ. Hamzah yang berumah alif, kemudian selepasnya huruf waw. Sebelumnya itu berbaris depan. U bunyinya. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Utul kitaba. Utul kitaba. Yang mana satu mad badalnya? Ya, betul. Mad badalnya yang di situ. Huruf waw sebelumnya itu ada hamzah yang berumah alif dan berbaris depan. Mari pula lihat contoh yang ketiga. Lam uta kitabiyah. Ikut. Lam uta kitabiyah. Okey? Jelas mad badalnya di situ. Kemudian li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Okey. Ya. Di situ mad badalnya ini yang beri perkataan i. Jadi mad badal boleh berlaku pada sebutan a, boleh berlaku pada sebutan u, boleh berlaku kepada sebutan i. Yang penting hamzah yang bertemu alif, hamzah bertemu waw dan juga hamzah bertemu dengan
Ya. Mungkin murid-murid sekalian ingin mengetahui bagaimana hukum ini boleh terjadi pada asalnya. Okey. Kaedah ini pada asal kalimahnya itu contohnya pada bacaan Adama. Ya, di sini Adama. Asal bacaannya itu ialah Aqdama. Aqdama. Okey, tetapi dia menjadi Adama, dihidupkan hamzah yang kedua. Adama. Lihat pula contoh yang kedua. Lihat kalimah ini. Utiya. Utiya. Asal bacaannya ialah Utiya. Utiya. Ya, ada dua hamzah yang berada di kalimah ini, tetapi dihidupkan hamzah yang kedua, menjadilah dia bacaan mad, iaitu bacaan yang panjang. Utiya. Okey, lihat pula contoh yang ketiga. Lihat kalimah ini. Bacaannya ialah imana. Imana. Apakah asal kalimah ini dan juga bacaannya? I'mana. I'mana. Ini asal kalimah. Kemudian dihidupkan huruf ya, menjadilah ya mad badal imana. Ya, ingat murid-murid sekalian, mad badal dibaca panjang sekadar 2 harokat. Ya, tidak boleh baca pendek dan juga tidak boleh baca terlalu panjang sehingga melebihi 2 harokat. Tidak boleh baca Adama. Ya, dia sekadar 2 harokat sahaja. Adama. Utiya. Imana. Yang mana satu mad badalnya? Yang ada alif, sebelumnya huruf hamzah baris atas. Yang ada waw, sebelumnya huruf hamzah yang berumah alif berbaris depan. Dan yang ada ya, sebelumnya huruf alif, huruf hamzah berada di bawah alif dan berbaris bawah. Baik, ini adalah berkenaan dengan mad badal. Baiklah, seterusnya ialah pada hukum mad iwad. Cuba lihat contoh ini. Ya. Kamu lihat warna yang berwarna merah ataupun berwarna pink di situ. Perkataan begini, bacaannya ialah seperti ini. Fatham mubina. Ikut bacaan ustaz. Fatham mubina. Ya, dia tidak lagi dibaca fatham mubinan. Tetapi dibaca mubina. Dibuka mulut kita tanpa kita menyebut tanwin itu. Kemudian lihat contoh yang kedua. Ini pada asalnya bacaannya ialah siratam mustaqiman. Tetapi apabila kita berhentikan bacaan, maka bacaannya ialah siratam mustaqima. Kerana kita berhentikan bacaan kita. Sekali lagi, ikut bacaan ustaz. Siratam mustaqima. Lihat contoh yang ketiga. Ini pada asal bacaannya ialah nasran azizan. Tetapi apabila kita memberhentikan bacaan, maka bacaannya ialah nasran aziza. Nasran aziza. Bagus. Mari lihat pula contoh yang keempat. Asal bacaannya ialah aliman hakiman. Tetapi apabila kita mewaqafkan ataupun memberhentikan bacaan, maka bacaannya menjadi aliman hakima.
aliman hakima. Maka di mana mad iwadnya sana? Mad iwadnya di situ ialah yang kita tukarkan ataupun kita jadikan tanwin itu kepada bacaan mad. Contohnya di sini mubina dibaca secara 2 harakat. Mustaqima ini juga dibaca secara 2 harakat kerana kita memberhentikan bacaan. Lihat ini, aziza sama juga bacaannya 2 harakat, dan aliman hakima ini juga bacaannya 2 harakat, dan inilah yang dinamakan sebagai mad iwad. Boleh tahu perbezaan antara mad badal juga dengan mad iwad kan? Ya, mempunyai perbezaan yang besar antara mad badal dan juga mad iwad. Tetapi kedua-dua mad ini dibaca secara 2 harakat. Secara lebih jelasnya kita tengok dulu mad iwad ini macam mana dia punya untuk mengenal pasti. Memberhentikan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin fathah. Tanwin fathah ini ialah 2 baris atas. Dengan macam mana? Menggantikan bunyi tanwin dengan bunyi 1 baris. Macam mustaqiman tadi, apabila kita berhenti mustaqima dibaca dengan kadar 2 harakat, seperti mana yang Ustaz jelaskan sebelum ini, ataupun seperti tadi yang kita sama-sama telah membacakannya. Baiklah, sebagai aktiviti kamu pada kali ini merupakan aktiviti bacaan, dan dikehendaki merakam bacaan sama ada berbentuk audio ataupun video dengan mengaplikasikan bacaan mad badal dan juga mad iwad. Kemudian hantarkan hasil bacaan kamu kepada ustaz. Ya, di sini ada 4 potongan ayat, ya. 4 potongan ini, contohnya ini kamu boleh dengar dan kamu boleh rekod supaya ustaz boleh semak dan juga berikan penilaian. Sami'an basira, minhu qalila. Kedua-dua ini merupakan mad iwad. Kemudian qalu amanna lilladzina utu. Kedua-dua ini pula ialah mad badal. Baiklah, itu sahaja tugasan kamu, dan kamu boleh ulangi video ini supaya bacaan kamu lebih mantap dan juga kamu boleh memahami tajuk yang kamu pelajari pada hari ini. Jangan lupa tugasan kamu, dan Ustaz harap kamu dapat membaca Al-Quran dengan lebih lancar dan juga lebih baik. Sekian, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.